Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kasih sayang, rahmat Allah. Allah berikan macam-macam rezeki buat kita. Dan pagi ni Allah rezekikan kita dapat berada dalam majlis ilmu bersama dengan Assalam Subuh. Dan rezeki juga rahmat Allah ini kita bersama dengan panel yang saya kira lah rakyat Malaysia kalau tengok dia sayang sangat dekat dia kan. Wajah kesayangan rakyat Malaysia, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Malik, pendakwah dan wakil Masjid Taman Pulai Emas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talib sihat? Syukur, masya-Allah. Selamat tahun baru. Ya, sama Ustaz, pada Ustaz juga. Apa antara azam Ustaz tahun ni? Tahun ni saya nak jadi sihat dan soleh. Amin, amin, masya-Allah. Ustaz, kita hari ni nak bercerita tentang perniagaan yang tidak merugikan. Selalulah kita bercakap tentang ni, saya rasa para penonton pun dah biasa dengan tajuk kita ni. Tapi sebelum kita sentuh tentang perniagaan tidak merugikan, kita beri tumpuan bukan untuk ahli usahawan yang meniaga barang-barang ni. Kita berniaga dengan Allah. Tapi sebelum kita berniaga dengan Allah ni Ustaz, saya kira Ustaz dah banyak sangat diceramah sana sini. Pernah tak ada orang datang kongsi dengan Ustaz, Ustaz, alhamdulillah itu saya dengar ceramah Ustaz, saya sedekah, tiba-tiba rezeki saya macam ni. Saya sedekah, lain pula berlaku dalam hidup saya. Ada tak Ustaz yang berkongsi? Ada, masya-Allah, tabarakallah. Nanti kita akan cerita. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama, apa khabar semua? Mudah-mudahan hari ini kita jadi sehat dan soleh. Alhamdulillah. Pertama sekali, jangan lupa 4S. S yang pertama, pagi-pagi bangun, syukur alhamdulillah kerana kita hidup lagi. Bukan semua yang tidur malam tadi bangun pada hari ini. Ada yang mati tu telah yang mati tu waktu dalam keadaan tidur itu masih muda lagi. Ada yang dah tua dan ada yang masih sihat. Tetapi Allah mengambilnya dalam keadaan dia tidur. Jadi kita hidup lagi ni, kita kena syukur. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Kita kena ingat satu perkara lagi. Wallahi, orang-orang yang dah mati, yang dah meninggal dunia, menjerit-jerit pada Allah untuk dikembalikan nikmat hidup. Tapi yang hidup ni macam orang mati. S yang kedua, solat subuh jemaah. Solat subuh jemaah ni masya-Allah pahalanya umpama ibadah sepanjang malam. Bayang kita solat tarawih 20 rakaat pun meletup-letup tulang, meletup-letup lutut kita. Ini Allah bagi pahala sepanjang malam beribadah kepada Allah dengan syarat solat subuh jemaah. Yang ketiga, sedekah subuh. Sedekah subuh ni satu perniagaan yang tidak akan rugi. Makna sedekah subuh ni bukan waktu subuh saja. Waktu matahari terbit, waktu maknanya awal-awal hidupnya dia bersedekah. So, dan yang ketiga adalah banyakkan selawat. Barang siapa yang berselawat, Allah selawat atas dia. So, nak dapat kehidupan yang berkat, banyakkan berselawat. Dan bila kita cerita tajuk kita ni, tajuk perniagaan yang tak kau rugi, Ustaz ambil satu erti, iaitu sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam ataupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Perniagaan yang kemaksud kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, dia bersedekah, berinfak sebahagian. Maknanya sebahagian, bukannya semua. Kalau semua itu luar biasa, tapi sebahagian daripada rezeki. Maknanya kekayaan kita rezeki daripada Allah. Apa yang kita ada rezeki daripada Allah. Dan kita menginfakkannya sedikit untuk pembinaan masjid. Contoh hari ini kita nak cerita Masjid Taman Pulai Emas. Lepas tu kita nak cerita lagi menginfakkan. Dalam keadaan hari ini kita dapat solat subuh berjemaah, dapat tengok TV Al-Hijrah pagi ni,
Apa salahnya sebahagian daripada rezeki kita sedekahkan. Ini adalah perniagaan yang tak rugi. Tadi Talib ada tanya cerita pasal ada tak orang yang dalam keadaan datang cerita kat saya kelebihan bersedekah. Banyak. Ada satu kisah, dulu ada satu rancangan televisyen, siangnya live pagi hingga pukul 8, lepas tu malam diulang dari pukul 11 hingga pukul 12. Anak dia ni seorang jutawan di bumi Mekah. Tetapi anaknya menyambung pelajaran di UAE. Dan ketika dia sambut convocation di UAE, lepas tu malam dia tonton satu rancangan televisyen lah. Dan kemudiannya, Masya Allah, dia kata, aku nak beramal dengan hadis ni. Hadis apa? Ubati penyakitmu dengan sedekah. Bukan dia sakit, tapi anaknya. Ketika usia 4 tahun, anaknya yang comel, yang ni sakit. Sakit, tidak boleh bercakap dan merengkuk badannya, tidak boleh berjalan. Sehinggalah 14 tahun, 10 tahun anaknya menderita penyakit yang telah diubati oleh doktor kebanyakan dalam dunia ni. Tapi Allah tak izinkan sembuh. Tapi dia dengar je dan dia yakin, aku akan beramal dengan hadis ni. Ubati penyakitmu dengan sedekah. Masya Allah, tabarakallah, dia balik ke Mekah dan kemudiannya yang dia pergi tadi convocation anak saudara dia. Ni anak dia yang umur 4 tahun, daripada umur 4 tahun hingga 14 tahun ni lumpuh dan tidak boleh bercakap, dia pun amalkan sedekah. Sedekah malam pertama, Masya Allah, tak ada apa-apa berlaku. Malam kedua dia panggil lagi fakir miskin datang ke rumah, dia sedekah lagi. Tapi tetap tak ada apa-apa. Malam ketiga, selepas dia membagi jamu makan pada fakir miskin dan bersedekah pada fakir miskin, dia pun keletihan sebab dah 3 malam turut-turut. Kejap lagi anaknya daripada atas tu sebut, Abi, Abi, saya lapar. Dan kemudiannya anak dia turun daripada tangga. Masya Allah, tabarakallah. Anak dia berjalan dan memeluk ayahnya. Ayah dia melakukan sujud syukur kerana benar apa yang disampaikan oleh Nabi, ubati penyakitmu dengan bersedekah. Banyak lagi kelebihan sedekah. Banyak lagi kisah-kisah yang Ustaz dapat lihat. Antaranya kalau kita dapat lihat, walaupun kita, pada pandangan zahir mereka ni pelawak, pelakon dan juga orang yang menghiburkan kita. Tetapi Ustaz sendiri tengok macam mana solat jenazah dia didatangi orang ribuan orang. Seperti umpama solat Jumaat, iaitu abam kita. Abam Bocik. Arwah abam Bocik. Ustaz dapat lihat. Dan salah satu dia, kelebihan dia, dia suka bersedekah. Dan dia sedekah ni sampai Ustaz dikuburnya keesokan hari, abang yang penggali kubur tu cerita kat Ustaz, bagaimana Masya Allah, tabarakallah, dia ni jangan ada dengar je orang susah, dia tolong. Ada orang telefon, anak dia tak ada duit nak bayar yuran sekolah, anak dia ni Masya Allah, tabarakallah, apa ni, dia ni seorang janda, tapi ada anak 2 orang, dua-dua anak ni daripada kecil dibesar, tiap-tiap bulan abang infakkan untuk perbelanjaan sekolah dia. Dan dia bercerita pada abang kubur ni, abang yang menggali kubur, menjaga tempat kubur di Sungai Pusu ni, cerita bagaimana di hasil duit tu dia sedekahkan setiap bulan tanpa media sosial tahu. Jadi mungkin sebab itulah, bayangkan tuan-tuan, masa dia meninggal dunia, orang solat kan jenazahnya ramai. Bukan sekadar rakan hati orang-orang yang pernah dibantu secara senyap. Ini adalah perniagaan yang tidak merugikan. Wallahi, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, banyak lagi sahabat-sahabat. Macam kita tengok pelawak Pak Yus Jambu. Bagaimana setiap bulan dia menginfakkan dalam pembinaan masjid dan juga madrasah tahfiz Al-Quran. Biarpun dia dah meninggal dunia, tetapi banyak kebaikan yang dia sembunyikan tapi terbongkar selepas kematian. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, Ustaz ringkas saja, perniagaan yang tidak akan merugikan adalah bersedekah. Dan bila bersedekah ini adalah jalan yang paling mudah ke syurga. Sedekah, perkataan asalnya sidik. Sidik apa dia? Benar. Jom pujuk hati kita pagi ini. Lembutkan hati kita dengan bersedekah. Kerana sedekah jalan paling mudah untuk ke syurga. Tidak perlu untuk mengambil wuduk, tidak perlu menghadap kiblat, cuma perlukan hati yang ikhlas. Tidak perlu jumlah yang besar, tetapi rebut peluang untuk bersedekah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Bila dengar betul sungguhnya kan, Allah ni sayang pada semua. Tidak ada pilih-pilih
pada siapa hamba-Nya yang nak bersedekah, itulah yang Allah angkat. Dan bila Ustaz cerita mereka-mereka ni, saya teringat arwah Siti Sarah Raisuddin. Begitu juga mengenali beliau tidak begitu rapat, tapi tahu beliau ni sangat rajin bersedekah. Luar biasa, luar biasa. Dan kita semua dapat menyaksikan bukti Allah menunjukkan bahawasanya pada mereka yang rajin bersedekah, begitulah Allah angkat darjatnya. Sebelum sampai ke akhirat, Allah dah angkat derajat beliau. Dan itulah dia, saya sangat yakin para penonton TV Hijrah juga suka bersedekah. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Kita akan kembali tentang bagaimana peluang sedekah untuk Masjid Taman Pulai Emas. Pada mereka yang dapatkan peluang keemasan ini, teruskan menonton insyaAllah. Tidak gembirakah hati kita melihat masih ramai umat Islam yang sedang berjuang menegakkan syiar Islam dengan membina rumah Allah ini? Sejak 19 Ogos, proses pecah tanah telah pun dimulakan bagi membina Masjid Ar-Raudah As-Sakinah ini. Namun, bagi merealisasikan impian membina rumah Allah ini, mereka sangat-sangat memerlukan bantuan anda. Ayo, kita bantu mereka dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru sekarang. Masjid ini bakal dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti Dewan Pelbagai Guna, bilik mesyuarat, bilik jenazah, kuartus imam dan bilal, pusat penjagaan orang tua, tadika Islam, bilik musafir, bilik riadah serta pelbagai kemudahan untuk dimanfaatkan seluruh penduduk Kangkar Pulai dan kawasan sekitarnya. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru. Sekarang, semoga dengan sumbangan anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, berinfaklah sekarang. Subhanallah, kita dah menyaksikan tadi proses pecah tanah majlisnya. Tadi saya pun nampak tertera nombor akaun Maybank. Anda boleh snap gambar ni siap-siap lebih awal untuk kita sedekah sama-sama hari ini. Benar. Mungkin Ustaz boleh kongsi juga apakah perkembangan tentang pembinaan Ar-Raudah, Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua penonton TV Al-Hijrah, terutamanya Assalamualaikum subuh ini. Kenapa Ustaz sebutkan Alhamdulillah dan terima kasih? Kerana masjid ini dirancang untuk dibina, untuk dibesarkan. Sebenarnya masjid ini telah 16 tahun dinantikan oleh penduduk tempatan dan kami bina iaitu Surau Ar-Raudah As-Sakinah. Selama 16 tahun Surau Ar-Raudah As-Sakinah ini padat macam sardin. Bila dilakukan aktiviti solat berjemaah,
Ya Allah, padat hingga melempar ruah. Setiap kali Ustaz sendiri pernah solat Jumaat di sana, ya Allah, memang melempar ruah terpaksa pasang bentang sejadah di luar bangunan surau Ar-Raudah As-Sakinah. 16 tahun terlalu lama. Dan mula-mula kita nak buatkan projek nak upgrade jadikan masjid. Ketika tu berlaku pula wabak Covid dan kami hanya bergantung penuh daripada penonton-penonton TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, disebabkan penonton TV Al-Hijrah yang sangat pemurah, alhamdulillah kita dapat kumpul dana sebanyak hampir 9 juta lebih. Kami perlukan lebih kurang 3 juta lagi, iaitu kita nak capai matlamat kita 11.3 juta. Namun alhamdulillah, berkat sedekah dan sumbangan tuan-tuan, saya berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita semua, dosa tuan-tuan. Mereka yang bersedekah ni, Allah bukan sekadar ampun dosa, Allah bagi rezeki yang melempar ruah. Dan wallahi, sedekah tuan-tuan untuk masjid Taman Pulai Emas, Masjid Ar-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas Kangkar Pulai ini akan dimanfaatkan oleh penduduk tempatan yang 80% adalah Muslim. Dan mereka ini tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar itu, di tepi masjid ini dah didirikan sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama. Dan mereka, anak-anak murid di sini akan memakmurkan masjid ini. Tuan-tuan, baru-baru ni Masjid Taman Pulai Emas Ar-Raudah As-Sakinah ini menyambut Hari Kanak-Kanak Sedunia. Masya Allah, ramai kanak-kanak yang kita pegang, yang kita tarbiyah untuk mereka mendalami agama dengan merapatkan diri dengan masjid. Masya Allah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang saya hormati dan kasihi sekalian. Tuan-tuan, tadi kita dah beritahu perniagaan yang tidak akan rugi. Kenapa tidak rugi? Selalunya perniagaan ada turun naik, tetapi perniagaan yang tidak rugi menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan pada kita untuk pembinaan masjid ini. Ada di kalangan kita yang kadang-kadang rezekinya ada berunsur syubhah, ada yang haram. Jom kita bersihkan rezeki kita dengan berinfak untuk Masjid Taman Pulai Emas Kangkar Pulai. Dalam masa yang sama, apa salah kita pujuk hati kita dengan berinfak, bersedekah untuk Masjid Taman Pulai Emas Kangkar Pulai ini. Tuan-tuan, insya-Allah Allah akan bersihkan hati kita. Kadang-kadang kita tak tenang sebab hati kita kotor, hati kita banyak dosa. Ingat, antara kelebihan bersedekah iaitu apa dia? Iaitu menghapuskan dosa. Seperti air memadamkan api. Dan masya-Allah, tabarakallah, ubati penyakitmu dengan bersedekah. Orang yang bersedekah tidak akan miskin. Banyak lagi kalam-kalam Allah, hadis-hadis Nabi tentang kelebihan bersedekah. Orang yang bersedekah ni ramai yang kena kemurungan talib. Dalam kalau kita tengok Al-Baqarah ayat 274, mereka yang bersedekah waktu siang ataupun malam, sembunyi atau terang-terangan, sembunyi ataupun diviralkan, dan Allah, balasannya di sisi Allah. Allah akan cabut perasaan takut, kebimbangan dan juga berduka cita. Ini semua orang panggil mental health, illness, kan? Masalah kesihatan mental sebenarnya berpunca daripada hati. Dan masalah ini boleh diatasi dengan bersedekah. Sedekah asal usul perkataan dia sidik, dan mereka yang bersedekah membenarkan janji Allah. Tuan-tuan, apa kelebihan bersedekah untuk Masjid Taman Pulai Emas ni? Masjid Ar-Raudah As-Sakinah ini, tuan-tuan sedekah, dia akan jadi pahala apa? Pahala yang berterusan. Walaupun kita dah meninggal dunia, bila mati anak Adam terputus segala amalan, kecuali pertama sekali sedekah jariah. Kedua, apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga,
doa anak yang soleh. Jom sebelum kita meninggal dunia, kita melabur dalam saham akhirat, saham yang bakal melapangkan kubur kita, saham yang tidak akan putus-putus mendapat keuntungan walaupun kita dah meninggal dunia. Ada juga ibu dan ayah yang telah meninggal dunia. Meninggal dunia dah mak ayah kita. Kita pula anak derhaka pasal mak ayah kita hidup. Kita tak sempat nak minta maaf. Kita nak balas jasa baik mak ayah kita. Kita nak Allah ampunkan dosa kita sebagai anak derhaka. Jom pujuk hati kita. Kita bersedekah untuk Masjid Taman Pulai Emas Kangkar Pulai ini sekarang. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dengan perbuatan kita yang melukakan hati arwah ibu dan ayah kita. Kita sedekahlah. Mudah-mudahan Allah lapangkan kubur mak ayah kita. Mungkin ada mak ayah kita yang sedang dipukul, dipalu oleh para malaikat. Tetapi tuan-tuan, dengan sedekah ini, tuan-tuan screenshot gambar ni dan tuan-tuan boleh masuk ke www.masjidtamanpulaiEmas.com. Kat situ tuan-tuan akan nampak setiap sumbangan tuan-tuan akan diupdate di situ, dan kita perlukan lebih kurang 3 juta lagi tuan-tuan. Jomlah sama-sama kita berjuang. Ini bukan masjid untuk Kangkar Pulai saja, Taman Pulai je, tetapi masjid kita semua. Bila kita mati, selama mana orang mendirikan ibadah di dalamnya, solat berjemaah, bersedekah, berinfak, menuntut ilmu, pahalanya menderu-deru masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah mati. Rebut peluang ni. Jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu besok, jangan tunggu sekejap lagi. Sekarang. Sebab mungkin sebentar lagi Allah ambil nyawa kita. Dan duit yang kita tinggalkan itu akan jadi hak milik orang lain, bukan milik kita. Wallahu alam. Subhanallah, subhanallah. Maka benarlah apa yang Nabi titipkan buat kita. Ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Apa yang Ustaz kata tu membuatkan saya termenung sekejap. Betul hari ini kalau kita tengok ya, tuan-tuan pun boleh menjadi saksi bahawa kalau kita tengok cemuhan, kecaman yang diberikan oleh netizen kita di dalam apa-apa je social media dan sebagainya, membuktikan bahawa kita sedang dilanda satu penyakit yang tidak nampak secara fizikal, iaitu penyakit hati. Mudah-mudahan penyakit hati ini kita dapat sembuhkan dengan rasa risau tadi, anxiety tadi dan sebagainya, dengan kita bersedekah. Itu penyakit hati, penyakit fizikal pun begitu juga. Tapi benarlah kata Nabi Muhammad SAW, bersedekahlah, inilah peluang kita. Assalam subuh ni kita nak ajak supaya ramai yang mungkin untuk bersedekah sama-sama. Kita beri pengkhususan pagi ni kepada Masjid Ar-Rawdah As-Sakinah Taman Pulai Emas untuk kita semua, mudah-mudahan. Cakap sikit. Sila Ustaz. Ustaz macam ni. Ustaz ni seorang sakit kanser. Sebelum Ustaz mati, Ustaz nak sangat tengok Masjid Ar-Rawdah As-Sakinah Taman Pulai Emas ni terbina, dan kalau Allah izinkan Ustaz nak sujud di dalamnya. Jom bantu Ustaz, bantu Masjid Ar-Rawdah As-Sakinah Taman Pulai Emas sekarang. InsyaAllah kita doakan sama-sama, kita sujud sama-sama dalam masjid tu nanti Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Moga Allah memberkati segala usaha dan ikhtiar Ustaz. InsyaAllah Allah gerakkan hati mereka semua. Dan kita akan berehat seketika. Kembali pas ini kita akan bersama dengan seorang di panel berkenaan tentang gangguan-gangguan syaitan dan jin tentang keluarga kita. Sebentar lagi kita harap semua anda boleh kongsikan paparan ini. Kita akan kembali selepas ini insyaAllah. Tidak gembirakah hati kita melihat masih ramai umat Islam yang sedang berjuang menegakkan syiar Islam dengan membina rumah Allah ini? Sejak 19 Ogos, proses pecah tanah telah pun dimulakan bagi membina Masjid Ar-Rawdah As-Sakinah ini. Namun, bagi merealisasikan impian membina rumah Allah ini, mereka sangat-sangat memerlukan bantuan anda. Ayo, kita bantu mereka dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Ar-Rawdah As-Sakinah Taman Pulai Emas Kangkar Pulai Johor Bahru sekarang. Masjid ini bakal dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti Dewan Pelbagai Guna, bilik mesyuarat, bilik jenazah, kuartus imam dan bilal, pusat penjagaan orang tua, tadika Islam, bilik musafir, bilik riadah serta pelbagai kemudahan untuk dimanfaatkan seluruh penduduk Kangkar Pulai dan kawasan sekitarnya. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Masjid Ar-Rawdah As-Sakinah Taman Pulai Emas Kangkar Pulai Johor Bahru sekarang. Semoga dengan sumbangan anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah berinfaklah sekarang.